Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. 主所爱的弟兄姐妹早安！ Bersyukur kepada Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama dan bersama-sama kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. 我们非常感恩，因为我们可以一起在这里来敬拜神，我们同时也要听神的话。 Saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam dari rekan-rekan pelayanan saya, para dosen di STT Amanat Agung. Salam untuk saudara-saudari yang ada di GKY PIK ini. 我要带着这个大使命神学院所有的这个讲师、所有的同学们，向我们在这里的这个 Big 堂会过一堂 Big 堂会向你们问好。 Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama, baik di GKY PIK maupun di STT Amanat Agung. 愿神赐福我们，无论是在这个 Big 或者是在大使命神学院的侍奉。 Saudara sekalian, tema kita pada hari ini save to do good works. 今天我们所要思想的题目是得救且要行善， Ya, diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. 我们得救，我们蒙恩得救，为的要行善， Tema yang sangat luar biasa bagus. 这个非常很好非常美的这个题目。 Diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. 我们得蒙拯救是为着要行善。 Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang 10. 让我们一起来念这个以弗所书第2章从第1节到10节。 Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tema kita adalah diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. 以弗所书第2章第1节到第4节，我们今天的主题是得救且要行善。 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 以弗所书第2章第1节到第4节，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的世俗，顺从空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之中引醒的邪灵。我们从前也在他们中间放纵肉体的肆意，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因着他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所赐的恩赐，显明给后来的时代看。你们得救本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。
我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Saudara, manusia adalah makhluk yang bisa memikirkan dirinya sendiri. 弟兄姐妹，人是有思想的， Kita bisa menjadi orang yang seperti keluar dari diri kita untuk menengok kembali ke dalam diri kita. 我们可能会从我们身上出来，重新再回头看我们的状况。 Ketika kita menengok kembali ke dalam diri kita, kita bisa melontarkan pertanyaan untuk diri kita sendiri. 当我们回头去看的时候，我们会从我们的心中发出问题。 Misalnya, bagaimana saya hidup? 就比如说，我怎么能够活呢？ Siapakah saya? 我到底是谁呢？ Apa yang saya sudah lakukan? 我做了什么呢？ Apa tujuan hidup saya? 我的人生的目标是什么呢？ Apakah saya sudah menyakiti orang lain? 是否我已经伤害了别人？ Itu adalah seperti kita sedang keluar dari diri kita menguji, kita memeriksa ke dalam diri kita. 这就像我们从我们本身出来，我们在检查我们所行的一切事情。 Saudara, karena itulah kita bisa belajar untuk memperbaiki diri kita. 因此，我们可以学习怎么样的来修好我们的行为， Kita bisa kritik diri kita secara objektif untuk melihat diri kita seperti itu. 甚至我们可以批评我们自己，让我们可以更加的美好。 Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk memikirkan diri kita. Kita itu hidup kayak apa? 刚才我们所念的经文是让我们可以深深的知道，到底我们是何等样的人。 Pertanyaan yang sangat penting, saudara, kita hidup di dalam apa? 一个是非常重要的问题，就是我们活在怎么样的状况。 Saudara melihat dari 10 ayat yang kita baca tadi, 刚才我们念的10节经文， di bagian pertama di ayat 1 dan ayat 2, 第一段就是从第1节到第2 dan di 节， ayat yang ke-10 di bagian ujung dari pembacaan kita, 或者呢到第4节，我们最后念的， ada perkataan hidup di dalamnya. 有说到我们在里面，在它当中或者 Hidup di dalamnya di bagian yang pertama dan hidup di dalamnya di bagian yang terakhir itu berbeda sekali. 活在当中，第一段跟第4节所说的完全是不同的。 Saya baca ulang, saudara. 我重新再念， Yang di ayat pertama dan yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. 你们是死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。你们活着是因着顺从世上的世俗的生活。 Kamu hidup di dalamnya itu adalah hidup di dalam dosa. 你们活在当中是活在罪中， Sedangkan di bagian yang terakhir di ayat yang ke-10, 但是到第4节的时候， dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是上帝所预备叫我们所行的，让我们可以活在其中。 Hidup di dalam apa? Hidup di dalamnya yang ayat 10 itu. 到底在第4节里面说的活在其中，是活在怎么样的状况当中呢？ Hidup di dalam kebaikan. 是活在一个行善的这个 Sebagai ciptaan Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam kebaikan. 是在基督耶稣里造成的，就是为了叫我们行善。 Kalau bahasa Yunaninya kata hidup itu artinya berjalan. 而原文就是说，就是走路，去行。 Bagaimana cara kita hidup? 那我们怎么活着呢？ Itu jalan, saudara. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? 我们怎么能够行我们的人生的道路呢？ Bagaimana gaya hidup kita? 我们的这个状态是怎么样 Bagaimana 的呢？ pola hidup kita? 我们的行为是怎么样的呢？ Hidup di dalam dosa 是活在罪中呢， atau hidup di dalam kebaikan? 还是活在好的行为里面？ Ini kita bisa bertanya ke dalam diri kita sendiri, saudara. 这样的问题我们可以扪心自问。 Yang menariknya, saudara, di awal dikatakan hidup di dalam dosa, tapi di ujung hidup dalam kebaikan.
很幸运的就是第一节的时候说到，我们是活在过犯之中，但是到了最后呢，我们是活在行善之中。 Berarti orang yang sama bisa mengalami perubahan, bisa mengalami transformasi kehidupan. 这意味着我们同样的一个人，我们可以从一个不同的这个生活的状况当中，我们可以被这个改变。 Yang tadinya hidup di dalam dosa bisa menjadi hidup dalam kebaikan. 就是本来是活在最终的时候，得着改变以后，能变成就是活在义中。 Di tengah-tengahnya berarti ada satu transformasi yang terjadi. 因此，在中间一定是有这个被诊断的这个过程。 Mari saudara kita lihat yang pertama, 我们看第一点， kehidupan di dalam dosa, 活在最终 kehidupan lama. 是旧的生活。 Saudara sekalian, di dalam bacaan tadi kita itu di ayat 1 sampai ayat 3, 我们刚才念的第一节到第三节， dikatakan dahulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. 我们以前是死在过犯罪恶之中， Kita hidup di dalamnya, 我们活在其中， hidup di dalam dosa itu. 活在罪的当中。 Sedangkan dosa adalah kematian. 但是呢，罪呢就是死亡， Itu artinya saudara hidup di dalam kematian. 因此呢，我们是活在死亡当 Itu 中， hidup lama. 这是旧的生活， Hidup di dalam kematian. 活在死亡的这个之中。 Secara biologis hidup. 按照我们本身人体的状况是，我们是活着 Menjalani kehidupan. Secara fisik kita hidup. 我们本身正在行这个人生的这个过程， Tapi hidup di dalam lingkungan, di dalam kondisi sebagai orang yang mati rohani. 但是我们的状况是在属灵方面，我们是活在死亡当中的。 Kamu dahulu sudah mati karena dosamu, kamu hidup di dalamnya. Saudara, itu kata-kata yang sangat kontras sekali. 这是你是活在死亡当中，就是活在最终，这个是非常明显的这个比较。 Hidup di dalam kematian. 活在死亡的这个当中， Dosa itu adalah kematian, saudara. 罪是死亡。 Alkitab dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut, adalah kematian. 因为圣经很清楚的说，罪的工价乃是死。 Kita hidup, kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Allah, bersambungan dengan Allah. 我们被创造，让我们可以与神同行。 Kita seperti satu alat yang bisa hidup oleh listrik, dan untuk hidup kita harus dicolokkan kepada sumber listrik. 我们好像是一个电器一样，就是当我们被通电的时候，我们就可以活过来。 Kita diciptakan untuk colok, untuk sambung, untuk connect dengan Allah. 我们被创造，我们被造，是为着我们可以与神有一个接连。 Ketika terpisah dari Allah karena dosa, 因此，因着罪的缘故，我们与神隔离的时 itulah 候， kematian. 那就是死亡。 Yang biasa kita sebut kipas anginnya mati 我们经常说，我们的电风扇停了，死了， karena tidak colok kepada listrik. 因为没有连接到这个电源里面。 Manusia disebut mati 人被称为死的， karena dia terpisah dari Allah. 因为他与神隔绝了。 Itu hidup di dalam kematian. 这就是所谓的，就是活在这个死亡当中。 Karena itulah kemudian kita lihat manusia penuh dengan pelanggaran di dalam kehidupannya. 因此，我们看到是人就是在人生当中行了许多的过犯、 Dosa 罪恶， dikatakan mengikuti jalan dunia ini, 随着这个世界的menaati roh-roh. 顺从空中掌权者的。 Itu adalah roh-roh jahat, 这所谓的空中掌权的是恶者， roh dunia ini, 是这个世界的 roh kegelapan. 是黑暗的灵。 Kemudian juga dikatakan hidup di dalam nafsu daging, 也说到，就是随着肉体心中所喜好的， mengikuti kehendak daging, 随着肉体和心中所喜好的， pikiran yang jahat. 这个是坏的思想。 Bayangkan ini adalah dianoksa. Ayat 1 sampai 3 itu adalah dianoksa mengenai kondisi manusia yang berdosa, yang terputus hubungan dengan Allah. 这是一个就是把这个罪人所诊断出来的这个所有的一切事情， Ada pelanggaran, ada dosa. 有罪过， Mengikuti jalan dunia ini. 随着这个俗世的这个生活，
bukannya menaati Allah, Roh yang kudus, tapi menaati roh yang jahat. 不是顺服上帝的旨意，乃是 Hidup dalam 顺服 nafsu 恶者，充满着私意， Mengikuti kehendak daging, 随着肉体和心中所喜好的， pikiran jahat, 恶的思想， pinter tapi jahat. 聪明但是却恶的。 Maka di bacaan tadi di ayat 1 sampai 3 dikatakan orang yang demikian layak untuk dimurkai, layak untuk dihukum oleh Allah. 因此，在第1节到第3节就说到，像这样的人是在上帝面前成为是被震怒的自己。 Saudara, inilah orang yang disebut dengan hidup di dalam kematian. 这就是所谓的，就是活在过犯之中的人。 Kita bisa melihat orang-orang modern ini sangat hidup, 我们可以看到先进时代的人， dinamis. 他们活着，他们是那么的有 Orang 精力， Inggris bilang vibrant, ya berapi-api, 他们在那里是活着的， sangat hidup. 非常的活着。 Tapi dalam dianoksa rohani Allah, orang-orang yang hidup tanpa Allah itu adalah orang mati. 但是在属灵的争端里面，一个没有上帝的人是死的， Dan layak dimurkai. 并且是成为可怒之子。 Persis saudara itu seperti iklan rokok dulu. 就像我们以前所看到这个香烟的这个广告一样， Mengisap rokok tertentu dikasih tagline membuat hidup terasa lebih hidup. 比如说就是吸了这个烟的时候，能够让你的精神百倍。 Tapi di ujung dari iklan itu 但是在那个后面的广告说的， rokok membunuhmu. 这个香烟可以杀死你， Kan kebohongan kan? 这是谎话。 Bagaimana yang membuat hidupmu terasa lebih hidup tapi ujungnya rokok membunuhmu. 怎么能够让你的生活感觉到更加的兴旺，但是却杀害了你？ Manusia berpikir gaya hidup hebat, heboh, luar biasa, keren dan sebagainya, tapi sebenarnya sedang dibunuh oleh kondisi hidup di dunia 人 ini. 是那么的想望，他的生活是那么多姿多彩，并且有许多的这个颜色，但是最终呢，却被这些东西所杀害。 Orang pakai narkoba, 一个吸毒的者， awal pakai biasanya terasa sangat hidup. 我开始的时候他觉得非常的非常的好。 Bahkan kalau zaman saya muda dulu istilahnya itu fly. 比如说在我年轻的时候，我们就经常听到在那里就是 fly， 就是 terbang. 就好像 Ya kan 飞， nge-fly, Bapak mungkin nggak pernah nge-fly ya. Ya. 好像飞上去一样，啊，感到 Itu sehidup lebih dari hidup malah bisa sampai terbang, nge-fly. 在那里飘飘然。 Yang nggak punya uang beli obat-obatan narkoba pakai lem untuk supaya terasa nge-fly. 那如果你没有钱的话，没有办法去买那些毒品，你就用那个就是用胶水在那里吸了以后，你就感到飘飘然。 Tapi saudara kita tahu persis kan, itu adalah pembunuhan diri. 但是弟兄姐妹， Terus menerus terjadi dalam diri kita. 我们都知道，像这样的行为是慢慢的来杀害 Itu 我 yang 们自 sedang 己的生 terjadi 命。 pada saat ini saudara. Yang sedang terjadi pada zaman ini. 哦，就是现今正在发生的事情。 Dan banyak hurufiah orang-orang betul-betul kemudian tidak mampu hidup lagi dalam dunia, dia bunuh dirinya. 甚至呢，有的人在这个世界上感觉没有办法再活下去的时候，他就在那里自杀。 Segala iklan, segala keindahan, segala hal yang menjanjikan seolah-olah bisa bikin hidup lebih hidup, nggak mampu lagi membuat dia hidup, akhirnya dia pilih bunuh diri. 所有的广告，所有他所看到的，所有的承诺，说你会活得更好，但是到最后呢，他却没有得到这些，因此他就灰心，并且自杀了。 Kasihan sekali saudara, zaman ini di Indonesia khususnya tingkat bunuh diri itu tinggi sekali. 其实，在印尼先进这个自杀的这个率是非常高的，是非常可怜的。 Baru semalam saya ketemu dengan seorang rekan pelayanan dari luar kota, dia berbicara ke saya. 昨天晚上我刚刚见到了一个从外地在那里侍奉的这个童工， Seorang bapak bunuh diri karena kesepian. 一个做父亲的他自杀，因做他非常的孤单。 Dia dari daerah. 他从外地来的， Ya, orang daerah biasanya tidak kesepian. 一般的外地来的他 Tapi 好像是不会孤单。 merasa kesepian, bapak-bapak bunuh diri. 但是这位先生呢，因做他在那里感到 Tidak 孤 lama 独， kemudian 他自杀了。 Tidak lama kemudian, 不久， seorang anak kecil
bunuh diri 有一个小孩子也同样在那里自杀。 gara-gara kehilangan sapi. 为什么呢？因为他失去了他的牛， Kehilangan sapi dia bunuh diri. 他失去 Karena 了牛，他自 hidup 杀。 ini sudah betul-betul kayak sedang membunuh kita. Jadi orang yang sudah nggak bisa hidup lagi memang akhirnya memilih untuk bunuh diri. 因此，弟兄姐妹，如果说有的人感觉到他没有办法再活的时候，因此他就在那里自杀了。 Saudara, ini adalah budaya kematian yang terus-menerus menderah kita. 这是一个就是不好的风俗，让我们继续的在这里被腐蚀着。 Saudara, disinilah kita membutuhkan yang tadi saya sebut sebagai transformasi hidup. 因此呢，弟兄姐妹，我们需要有一个在我们的生命里面得做转型。 Transformasi kehidupan, yaitu dihidupkan di dalam Kristus. 生命的转型就是在基督里面被转型出来。 Saudara, kalau hidup manusia terus dibiarkan seperti ini, 弟兄姐妹，如果我们的生命是继续的让他人品这样做的话， ujungnya adalah murka Allah, ujungnya adalah neraka. 最终呢是上帝的愤怒，最终呢是这个地狱。 Tekanan-tekanan psikologis, tekanan dosa, tekanan kehidupan dunia ini juga membuat manusia sudah tidak mungkin lagi menghargai kehidupan. 心中的压力，心中生活的压力，让人没有办法再看好人生。 Pembunuhan, kekejaman, bunuh diri, kehancuran yang terjadi dalam dunia ini. 在世界上所发生的凶杀、自杀，并且有许许多多的罪恶都发生在这个世界 Kita 上。 butuh transformasi kehidupan, yaitu dihidupkan di dalam Kristus. 真的，我们的生命需要一个转型，就是让我们在基督里面得做转型。 Di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, saudara, di tengah-tengah antara ayat 1 sampai 3 dengan ayat 10, di tengah itu bicara mengenai bagaimana kita ditransformasi. 在中间的那一段呢，就是也讲述到我们怎么被这个转型。 Misalnya di ayat kelima dikatakan kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. 就像在第5节里面说，当我们死在过犯之中的时候，便叫我们以基督一同活过来。 Bagaimana kita dihidupkan kembali? 那我们怎么能够以基督一同活过 Ayat 来 ke-6 呢？ mengatakan karena kita dibangkitkan bersama dan di dalam Kristus. 第6节就讲到，他又叫我们以基督耶稣一同复活。 Ketika kita percaya kepada Yesus, 当我们相信耶稣的时候， kita mati bersama Kristus, 我们以基督同死， menerima hukuman dosa bersama Kristus. 我们一起来领受这个罪的惩罚。 Tetapi itu bukan ujung dari cerita. 但是这却是幕后的。 Kita dibangkitkan bersama Kristus. 到最后呢，我们以基督一同被复活。 Seperti halnya Kristus yang mati di kayu salib dan dia bangkit. Kita percaya kepada Yesus, kita bangkit bersama 就 Kristus. 像基督耶稣在十字架上受死，并且他复活了，那我们就以基督一同 Kita 复活。 diberikan hidup baru. 上帝赐给我们新的生命。 Tadinya mati di dalam dosa, 前面是死在过犯之中， sekarang dihidupkan kembali di dalam Yesus 但是 Kristus. 现在呢，却以基督一同复活。 Dan itulah kemudian disebut dengan kita diselamatkan. 这就是所谓的我们蒙恩得救。 Kata ini dipakai di ayat yang kelima, ayat ke-8. Kita diselamatkan. 第5节跟第8节说的就是我们蒙恩得救。 Tadinya kita menuju ke neraka, kita dimurkai. Tadinya kita hidup mengikuti dunia, mengikuti roh-roh yang jahat. Sekarang kita dihidupkan di dalam Kristus. 刚才呢，起初的时候，我们的生活是面向黑暗，面向地狱。我们顺服这个我们的私意，我们肉体所喜好的。 Kita diselamatkan. 但是我们却蒙基督的拯救， Diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari dosa. 从死亡当中被拯救，从最终被拯救出来。 Manusia tidak bisa melakukan hal ini. 这一切人没有办法做的。 Makanya Alkitab mengatakan yang kita baca saudara, semua ini pekerjaan transformasi ini karena Allah. 所以呢，在这个圣经里面就讲到，这一切的转型是因着上帝的工作。 4 kali digunakan kata-kata yang berbeda untuk menggambarkan kemurahan hati Allah yang menyelamatkan kita. 其中有4个就是讲述到这样的，说到上帝的怜悯，上帝的慈爱。 Di ayat keempat dikatakan oleh karena rahmat Allah. 就像第4节里面，因着上帝的大爱， Oleh karena kasih Allah. 因着他爱我们的大爱。 Di ayat kelima oleh karena anugerah Allah.
第5节就讲到应作这个上帝的恩典， Di ayat ke-7 dikatakan karena kebaikan Allah. 在第7节就讲到应作他的美好， Luar biasa kata-kata ini saudara. 非常了不起。 Rahmat Allah. 上帝的恩典， Rahmat itu kalau bahasa Indonesia dekat-dekat punya akar kata yang sama dengan rahim. 上 Rahim. 上帝的恩典，就是印尼文里面讲的这个就像在那个母胎里面， Akar katanya sama dari bahasa kuno, bahasa Ibrani, bahasa Arab juga kurang lebih sama. 它的原文就是差不多一样，是这希伯来说，希伯来话或者在希腊，就是在 Arab. 原文里面， Yaitu Alapawan. sesuatu yang keluar dari dalam perut Allah, dari dalam diri Allah. 那就是从上帝里面出来的，就是从上帝的身上出来的， Untuk menggambarkan kebaikan Allah yang muncul dari dalam dirinya. 为了要描述这个上帝的美善是从上帝里面流露出来的， Yaitu kasih Allah. 那就是上帝的爱， Cinta Allah kepada kita. 上帝的大爱对我们的爱。 Dan ketika cinta ini diberikan kepada kita, 就当这个爱赐给我们的时候， itu disebut anugerah. 这就是所谓的这个就是恩典。 Kalau ditanya mengapa Allah lakukan ini untuk kita? 如果我们问为什么上帝要这样做呢？ Karena dia baik kepada kita. 因为他对我们那么的美好。 Kita berjalan mengikuti dunia ini. 我们随着这个世界的潮流去走， Kita berjalan menuju kehancuran dan kematian. 我们面向灭亡。 Allah tarik kita. 上帝拉住我们， Hidupkan kita bersama dengan Kristus. 让我们可以与基督一同活过来， Supaya kita boleh menjadi ciptaan baru. 为了我们使我们能够成为一个新造的人。 Dan itulah yang disebut kita diselamatkan. 这就是所谓的我们蒙恩得救。 Apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹，是否你已经相信耶稣基督呢？ Proyek menjadi orang yang percaya kepada Yesus bukan selesai di dalam menjadi Kristen atau menjadi percaya kepada Yesus itu sudah selesai. Enggak. 其实上帝的计划并不是让我们每个人我们可以相信耶稣，并且就是信靠耶稣那么简单。 Menjadi ciptaan baru tidak sekedar hanya menjadi ciptaan baru, 成为新造的人不单单就是成为新造的， tapi ada tujuannya. 那是有他的目的。 Kita ditransformasi oleh kebaikan Allah, tidak hanya berhenti di transformasi itu. 我们因着上帝的这个恩典，我们被转型，没有单单停在那个转型的那个阶段里面， Yaitu ada tujuannya. 那是有他的目的。 So inilah yang saya sebut sebagai tujuan kehidupan baru. 这就是我所说的，就是这个我们新的这个生活的这个目的， Hidup di dalam kebaikan. 那是活在这个行善之中。 Tadi hidup di dalam dosa, 刚才我们活在这个罪恶之中， hidup di dalam kematian, 我们活在死亡当中， terpisah dari Allah, 与上帝隔绝， menuju kepada kematian kekal, kepada neraka dan dimurkai. 面向勇士的方向，面向地狱。 Tapi Allah mengambil kita oleh kebaikannya, 但是因着上帝的爱拉住我们， menyelamatkan kita, 拯救了我们， mentransformasi kita. 让我们可以得着转型。 Untuk apa? 为的是什么呢？ Supaya kita bisa hidup di dalam kebaikan. 让我们可以活在这个好的方面， Itu 行善的方面。 dengan tegas dikatakan di ayat yang ke-10. 就像第10节所说的， Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Saudara perhatikan kata-kata yang ditulis di ayat tersebut. 我们注意一下第4节， Buatan Allah, 上帝所做的， karya Allah. 上帝的作为。 Allah mencipta langit dan bumi, mencipta Adam dan Hawa. 上帝创造世界，创造人亚当和夏娃。 Dalam perjalanannya lahirlah kita. 在这个过程里面，我们被生下来了， Tapi kita lahir sebagai orang yang berdosa. 但是我们却生在罪恶之中。
Tapi kemudian ketika Allah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus, 但是当上帝借助耶稣基督来拯救我们的时候， itu seperti suatu karya baru Allah untuk kita. 这就是好像是上帝新的作为为做我们， Tidak betul-betul mulai dari nol, 不是从零开始， mulai dari yang sudah ada, yaitu saya yang berdosa. 乃是从原有的，就是我这个罪人。 Tapi saya yang sudah ada yang berdosa itu ditransformasi sehingga sekarang disebut sebagai karya Allah, buatan Allah. 我这个罪人，我们应做上帝的转型，让上帝的作为在这里显明了。 Kata ini, buatan Allah itu biasa adalah kata yang dipakai untuk mengatakan Allah mencipta. 就说到上帝的作为，就是经常我们说的，就是上帝的创造。 Makanya biasa kita disebut sebagai lahir baru atau ciptaan baru. 因此，我们经常被说我们成为新造的人。 Dari kata buatan ini di dalam bahasa Yunani-nya, kemudian terbentuklah kata puisi. 我们在这里讲到所造的，就是一个成语。 Puisi, ya karena bahasa aslinya poema, kemudian ada poem bahasa Inggris, puisi dalam bahasa Indonesia. 那是原文的这个所说的。 Puisi kita tahu itu karya seni, saudara. 这个就是诗歌，就是一个文艺作品。 Orang yang dicipta baru oleh Allah itu seperti satu karya seni. 被上帝所重新建造的这个新造的人，就好像一个艺术品一样。 Karena ketika Allah menciptakan kita kembali, melahirkan kita baru, melahirbarukan kita kembali, Dia lakukan dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib itu. 因为上帝怎么样的来让我们可以成为新造的人？他是借着主耶稣基督的死，他死在十字架上的这个救赎的大功所造成的。 Dia mati untuk kita di atas kayu salib. 他为我们死在这个十字 Dia 架上， bangkit untuk kita. 他为我们复活， Itu karya yang luar biasa. 这是非常了不起的这个作 Dan 为。 karena itulah 就因此， kita boleh dilahirbarukan 我们可以成为新造的人， menjadi satu ciptaan baru, 成为一个新造的人， buatan Allah, 一个上帝所造的， karya seni Allah 一个上帝的作为， yang diciptakan dalam Kristus 是 Yesus. 在主耶稣基督里面所造成的。 Kalau dulu Adam dan Hawa diciptakan dari 起初亚当夏娃被创造 debu tanah, 是从尘土所造的， Hawa diciptakan dari rusuknya Adam. 夏娃呢是从这个亚当的这个肋旁被 Kita 造的， diciptakan dalam Kristus Yesus. 而我们被造是在基督耶稣里， Itulah karya seni, saudara. 这就是上帝这个非常美的这个作为。 Tujuannya jelas. 他的目的很清 Untuk 楚， melakukan pekerjaan baik. 为了就是要我们行善， So ini tujuannya. 这就是他的目的。 Apa yang Allah lakukan tadi 上帝所造的一 tidak 切 stop di situ. 不单单停在那个地 Tapi 方， untuk kita bisa melakukan kebaikan. 乃是为主让我们可以这个是就是做好，就是在造成这个好的工作。 Terus sekalian perhatikan keselamatan itu 上帝的救恩 itu bukan hasil usaha kita. 并不是我们的这个成果， Bukan hasil pekerjaan kita. 并不是我们所做工所得的成果。 Kita nggak perlu bekerja untuk dapatkan keselamatan. 我们要得着这个救恩，我们不需要去做这些， Kristus yang bekerja di atas kayu salib untuk kita. 乃是我们的主耶稣基督在十字架 Kristus 上 yang 所造成的。 berusaha 他在 di 那 atas kayu salib untuk keselamatan kita. 在十字架上，他为着我们而死。 Untuk keselamatan kita tidak perlu dan memang tidak bisa bekerja untuk mendapatkan keselamatan kita. 是的，我们可以蒙恩得救，我们不可能，也不需要我们去做什么。 Tapi setelah keselamatan, 但是请记得，当我们已经蒙恩得救以后， setelah ciptaan baru, 我们成为新造的人。 sudah apa yang dikatakan? 圣经说什么呢？ Kita harus melakukan pekerjaan baik. 我们要竭力的做工以行善。 Kita harus hidup di dalam pekerjaan baik itu. 我们必须在这个新的工作里面，我们活着。 Untuk diselamatkan tidak perlu dan kita memang tidak bisa melakukan pekerjaan baik untuk dapatkan keselamatan itu. 我们蒙恩得救，我们不需要，也不能够，也不可能，我们去做一些事情。 Tapi setelah kita diselamatkan, justru itu yang menjadi tujuan utamanya. Lakukan pekerjaan baik, hidup
di dalam pekerjaan baik. 但是当我们蒙恩得救以后，我们却必须要极力的在那里为神这个好的事情工作，并且在那里行善。 Saudara, ini yang menjadi isi hati Allah. 这就是上帝心中所思念的。 Sampai-sampai Alkitab bilang Allah sudah persiapkan ini untuk kita. Yaitu supaya kita sudah diselamatkan dan selamatkan untuk berbuat baik. 是的，就像就是圣经里面说的，我要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。 Saya tidak akan uraikan panjang lebar mengenai apa itu pekerjaan baik. 我不在这个长篇大论的说到这个到底行善是什么事。 Kalau sekarang saya punya waktu katakanlah 15 menit untuk saudara. 如果弟兄姐妹，如果我有15分钟的时间为着 Saya 弟兄 kasih 姐妹， saudara satu kertas dan satu pena dan saudara tuliskan apa saja perbuatan baik yang engkau bisa lakukan. 我就是请你们在这个我会发给你们纸，并且这个笔，让你把你所要行的善写下来。 Saya yakin 2-3 halaman pun akan penuh. Saudara akan menuliskan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik yang saudara bisa lakukan untuk orang 我 lain. 相信弟兄姐妹会就是把这个纸呢写满你所要做的这个善事。 Saudara tahu pasti apa yang kita bisa lakukan sebagai pekerjaan baik untuk orang lain. 肯定的，弟兄姐妹，你们知道到底我们行善，我们是要做些什么呢？ Bahkan memuji orang yang bekerja keras itu sudah baik, berbuat baik. 甚至我们赞扬那些已经在那里做工的人，这也是一个行善的行为。 Mendoakan orang-orang yang melayani di gerejamu, perbuatan baik. 为着在教会里面服侍的弟兄姐妹，你在那里为他祷告， Bantu 也 orang 是一个 menyeberang jalan, orang tua atau anak kecil, itu perbuatan baik. 你帮助一个老人或者小孩子过马路，这也是一个行善的行为。 Pungut sampah yang kelihatan ada mengganggu atau yang menyumbat air, ambil taruh di tong sampah. Itu perbuatan baik. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. 你把这个垃圾，它会堵塞这个水管的，你把它捡起来，放在垃圾桶里面，这也是一个行善的行为。 Salah satu perbuatan baik yang terbaik 其中一个最好的， adalah melakukan pekerjaan baik untuk orang yang masih belum bisa melakukan pekerjaan baik. 那就是我们就是帮助那些还没有办法去行善的人。 Seperti halnya sebelum kita bertobat, kita nggak bisa berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. 就像我们还没有蒙恩得救的时候，我们没有办法去行善。 Setelah kita bertobat, setelah kita diselamatkan, 当我们被拯救，我们得着救恩的时候， kita bisa berbuat baik supaya orang lain mendapatkan keselamatan. 我们就能够行善，让别人同样也可以得着这个救恩， Yaitu kabarkan Injil. 那就是传福音， Tolong mereka untuk kenal Yesus. 帮助他们，让他们可以认识主耶稣， Bawa mereka untuk kenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih ingin menyelamatkan mereka. Dan kita bisa buka jalan. 把他们带过来，让他们可以知道并且认识主耶稣基督，成为他的救主。 Banyak perbuatan baik yang kita bisa lakukan, saudara. 有许多的这个好的事情我们可以 Karena 做， Alkitab senantiasa menegaskan. 因为圣经里面很清楚的， Kita boleh disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 我们可以被称为相信耶稣的人， Kita orang beriman. 我们有信心的人。 Tapi Alkitab bilang, tidak ada gunanya. 但是圣经说这一切是没有用的， Bahkan bisa disebut mati iman itu 甚至呢说的这个死的信心， jika tidak disertai dengan perbuatan. 如果说我们这个信心没有好的行为的话， Percaya kepada Yesus harus ada perbuatannya. 相信主耶稣，我们必须要有行为。 Perbuatan yang seperti apa? 什么行为呢？ Galatia 5 ayat 6 mengatakan begini. 加拉太书第5章第6节这样说： Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 加拉太书第5章第6节这样说：唯独世人圣发仁爱的信心才有功效。 Kita punya iman. 我们有信心， Tapi iman itu harus beroperasi, 但这个信心必须要去有所行动， harus bergerak. 必须要发动起来。 Nah, gerakan keluar dari iman 而这个信心的发动， itu adalah kasih. 那就是爱。
Saudara, selalu itu. Jadi iman yang di dalam kita, karena iman kita adalah iman yang hidup, iman yang percaya kepada Allah yang hidup, itu harus bergerak keluarnya menurut firman Tuhan itu oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. 在我们心中的信心是活的，是对主耶稣基督的信心啊。这个信心呢，必须要发动起来，就像就圣经里面所说的，这个发动出来的就是爱。 Iman yang produktif, orang bisa rasakan, lihat buahnya, lihat hasilnya apa? Yaitu kalau kehidupanmu ada cinta kasih untuk orang lain, ada kebaikan untuk orang lain. 一个有成果的这个信心，就是让我可以结出果子来，并且人家还可以看到，就是我们信心的果子。 Ayat yang terakhir saya ingin bacakan untuk kita bersama. 最后我要念的这一段经文， Titus 3 ayat yang ke-8. 提多书第3章第8节。 Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 提多书第3章第8节，我也愿你把这些事切切实实地讲明，是那些以信上帝的人留心做正经的事业，这都是美事，并且宜人有益。就是已经相信上帝的，必须切切实实的行善。 Itulah sungguh-sungguh artinya menjadi manusia. 这就是所谓的我们切切实实的成为人。 Yaitu kalau engkau sudah percaya kepada Allah, 就是当我们相信耶稣， engkau harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. 你要切切实实的去行善。 Kalau engkau sudah ditransformasi, 如果你已经被转型， kalau engkau sudah dihidupkan kembali bersama dengan Kristus, 如果你已经与基督一起复活， maka engkau harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. 那你务必要切切实实的行善。 Itulah artinya manusia yang baik dan berguna. 这就是所谓的这个好的人、有用的人。 Manusia yang baik, manusia yang berguna, itu baik kepada orang lain dan berguna untuk orang lain. 一个好的人、一个有用的人，是对别人有益处的。 Itu yang Allah inginkan. 这就是上帝所要的。 Mulailah dengan kebaikan, 弟兄姐妹，让我们从行善开始， berbuat baik 行好的行为， kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sesama manusia. 跟你的就是弟兄，跟你的周围邻居，跟我们就是人之间的这个行为， Tuhan inginkan itu, saudara. 上帝要我们这样做。 Amin. 阿门。